Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan At-Tarakibul Idhafiyah siri yang kedua. Murid-murid sekalian, sila lihat di skrin. Berikut adalah murajaah untuk kita bersama dan pastikan sentiasa ingat contoh ini kerana ia adalah contoh utama dan merangkumi segala apa yang kita belajar berkaitan dengan At-Tarakibul Idhafiyah. Pada siri yang pertama kita telah pelajari berkaitan dengan idhafah, berkaitan dengan mufrad dan juga musanna. Pada hari ini kita akan teruskan dengan siri yang kedua, iaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan juga jamak taksir. Sila rujuk pada skrin. Berikut adalah contoh-contoh bagi jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan juga jamak taksir. Pada jamak muzakkar salim, kalimah yang pertama ialah muallimuna. Kalimah yang kedua ialah madrasatun. Apabila ia menjadi at-tarkibul idhafi ataupun secara idhafah, dia akan menjadi muallimul madrasati. Muallimul madrasati. Apakah perubahannya? Iaitu dibuangkan ataupun dihazafkan huruf nun tersebut dan ditambahkan dengan alif lam di antara kedua kalimah. Yang seterusnya ialah jamak muzakkar salim. Daripada kalimah muallimuna, kalimah yang kedua madrasatun menjadi muallimi al-madrasati. Muallimil madrasati. Perhatikan kenapa bagi contoh jamak muzakkar salim, yang pertama muallimul madrasati, yang kedua muallimil madrasati. Slide yang seterusnya nanti saya akan terangkan kenapa wujudnya perbezaan pada kalimah tersebut. Kita teruskan dahulu kepada jamak muannas salim. Kalimah yang pertama ialah talibatu. Kalimah yang kedua madrasatun. Apabila dia menjadi idhafah, kalimahnya ialah talibatul madrasati. Talibatul madrasati. Contoh yang terakhir ialah jamak taksir. Kalimahnya ialah ummalun. Ummalun. Kalimah yang kedua ialah madrasatun. Apabila menjadi at-tarkibul idhafi, dia akan jadi ummalul madrasati. Ummalul madrasati. Sebagai peringatan kepada semua, apakah tanda-tanda idhafah? Iaitu kalimah yang pertama dibina secara nakirah, dan kalimah yang kedua adanya huruf alif lam. Seterusnya ialah kita pergi kepada contoh. Contoh yang pertama bagi jamak muzakkar salim ialah nahnu muallimul madrasati. Nahnu muallimul madrasati. Contoh yang kedua, ra'aitu muallimil madrasati. Ra'aitu muallimil madrasati. Murid-murid sekalian, perhatikan kenapa ada perbezaan bagi jamak muzakkar salim. Perbezaannya saya akan terangkan selepas ini pada slide yang seterusnya. Contoh yang ketiga ialah jamak muannas salim. Jalasat talibatul madrasati.
Jalasat talibatul madrasati. Contoh yang terakhir ialah jamak taksir, iaitu marartu bi'ummalil madrasati. Marartu bi'ummalil madrasati. Seterusnya, kita pergi kepada i'rab pula, iaitu sebentar tadi saya ada sebutkan kenapa adanya perbezaan pada jamak muzakkar salim. Kita lihat, bagi i'rab kalimah mudhafun ilaih, iaitu kalimahnya ialah al-madrasati. Mudhafun ilaih, semua i'rabnya adalah sama, iaitu mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Semua mudhafun ilaih tetap i'rabnya ialah majrur bil kasrah. Manakala pada mudhaf, perhatikan pada mudhaf adanya perbezaan kerana i'rab pada kalimah mudhaf adalah mengikut kedudukannya yang sebenar. Tidak boleh di-i'rab sebagai mudhaf, tetapi perlu di-i'rab berdasarkan kedudukan kalimah tersebut. Contoh yang pertama iaitu nahnu muallimul madrasati. Kalimah muallimu adalah mudhaf, tetapi bagaimana i'rabnya? Iaitu i'rabnya ialah khabar marfu' bil waw. Limadha bil waw? Lianna jama' muzakkar salim. Macam mana kita tahu dia khabar? Iaitu selepas mubtada adalah khabar. Macam mana kita tahu ianya adalah khabar? Kerana khabar biasanya dimulai dengan jumlah ismiyah. Contoh yang kedua, ra'aitu muallimil madrasati. Ra'aitu muallimil al-madrasati. Contoh yang pertama dan kedua membawa maksud guru-guru sekolah, merujuk kepada jamak muzakkar salim. Perbezaannya iaitu pada kedudukan kalimah tersebut. Kalimah muallimil madrasati berada pada kedudukan maf'ulun bih. Kenapa maf'ulun bih? Kerana yang pertama, kalimah ra'a adalah fi'il, dhamir tu adalah fa'il, selepas itu adalah maf'ulun bih. Maka i'rabnya bagaimana? Maf'ulun bih mansub bil ya. Limadha bil ya? Lianna jama' muzakkar salim. Seterusnya ialah contoh yang ketiga, jalasat talibatul madrasati. Jalasat talibatul madrasati. I'rabnya bagaimana? Fa'il marfu' bid-dhammah. Limadha bid-dhammah? Lianna jama' muannas salim. Macam mana kita tahu kedudukannya fa'il? Kerana selepas fi'il adalah fa'il. Contoh yang terakhir ialah marartu bi'ummalil madrasati. Marartu bi'ummalil madrasati. Saya berjalan dengan pekerja-pekerja sekolah. Maka i'rabnya bagaimana? Selepas harfun jar, iaitu selepas kalimah bi, adalah disebut sebagai isim majrur. Saya ulang, selepas daripada harfun jar, i'rabnya ialah isim majrur, hukumnya majrur bil kasrah.
Oleh itu, saya berikan masa kepada murid-murid sekalian. Sila jawab soalan ini sebagai pengukuhan